Saya, Tuan Muhammad Zul Amri bin Tuan Azhar, nombor matrik S58746 dari kos Sarjana Muda Pengurusan Pengajian Polisi akan membentangkan assignment SOC 3107 Etika Pentadbiran Awam. Saya akan membentangkan tentang isu impak pandemik COVID-19 kepada etika penjawat awam yang bertajuk Tindakan Penjawat Awam untuk Membendung Penyebaran Virus COVID-19. Pengenalan untuk kajian ini ialah pada Disember 2019, Wuhan, iaitu di China, telah melaporkan coronavirus tidak diketahui yang menyebabkan jenis radang paru-paru baharu yang dipanggil penyakit coronavirus 2019, iaitu COVID-19, dan lebih 80,000 orang yang telah didiagnosis dengan penyakit tersebut. Pandemik coronavirus, iaitu COVID-19, memerlukan dunia untuk membuat pengorbanan manusia yang sangat besar. Pembuat keputusan dan individu mesti menentukan tindakan yang terbaik untuk mencegah penyebaran virus sepanjang 2020 dan untuk tahun seterusnya. Pandemik COVID-19 ini ada mulanya merupakan krisis kesihatan dan kemudian merebak dengan cepat ke ekonomi global, kehidupan sosial dan pendidikan. Pada masa ini, terdapat sedikit maklumat tentang kesan psikologi terhadap penjawat awam semasa wabak coronavirus dan keadaan psikologi serta faktor berkaitan penjawat awam, terutamanya pekerja barisan hadapan. Seterusnya, kita akan beralih kepada analisis isu. Berdasarkan kajian penyelidikan 5 artikel yang telah dikaji, mendapati bahawa penyakit coronavirus 2019 iaitu COVID-19 merupakan jenis virus baharu yang kini tengah menggemparkan dunia dan telah menyebabkan populasi manusia di bumi semakin berkurangan. Kajian ini mengkaji bagaimana ketekalan nilai mempengaruhi tingkah laku dan niat pengasingan sosial dan cara ia menghadkan kesan konsentrasi, kepentingan diri dan kesahihan yang dirasakan. Tujuan penyelidikan ini juga adalah untuk menguji hipotesis secara eksperimen dengan menguji kesan penyederhanaan berasaskan nilai dan rayuan berasaskan utiliti mengikut langkah-langkahnya. Kajian itu meneroka bagaimana pertimbangan etika ini mengawal konsentrasi, kepentingan diri dan keberkesanan langkah penjara sosial serta korelasi antara sokongan pelaksanaan dasar dan penurunan nilai jenayah. Kajian ini juga ialah sama ada individu bersedia untuk menggunakan vaksin hipotesis baharu untuk mendapatkan vaksin. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang cadangan yang telah dibuat. Yang pertama ialah laksanakan Pemerintah Kawalan Pergerakan. Pada 16 Mac, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin mengumumkan bahawa kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara dari 18 hingga 31 Mac. Muhyiddin berkata, Perintah Kawalan 14 hari itu berdasarkan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Perintah Kawalan Pergerakan pertama melibatkan larangan sepenuhnya
pergerakan dan perhimpunan awam di seluruh negara, termasuk aktiviti keagamaan, sukan dan sosial, dan juga acara kebudayaan. Cadangan yang kedua ialah memberikan bantuan rakyat Malaysia daripada semua lapisan masyarakat yang terjejas akibat pandemik COVID-19 akan menerima dan boleh memohon pelbagai bantuan dan inisiatif yang digariskan dalam Pelan Rancangan Ekonomi yang diumumkan kerajaan. Selain pakej rancangan ekonomi 20 bilion yang diumumkan pada 27 Februari, rakyat juga boleh menikmati pelbagai bantuan di bawah pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat, iaitu prihatin yang diumumkan Muhyiddin pada Mac tahun lalu. Sebagai contoh, allowance khas untuk anggota kesihatan dan perubatan ialah RM600 dan allowance khas untuk anggota tentera polis, kastan, imigresen, perlindungan kebakaran, pasukan pertahanan awam dan rela ialah RM200. Seterusnya, cadangan yang ketiga ialah kerjasama kerajaan swasta dan NGO. Setiap lapisan masyarakat, syarikat-syarikat swasta dan badan bukan kerajaan NGO turut berperanan besar dalam memutuskan rantaian wabak ini. Beberapa buah hotel, sebagai contoh, telah menawarkan kepada kerajaan untuk dijadikan sebagai pusat kuarantin. Malah, telah ada hotel seperti di Cyberjaya telah pun mula memberi perkhidmatan sebagai pusat kuarantin kepada mereka yang baru pulang dari luar negara. Cadangan yang keempat ialah sistem perkhidmatan kesihatan yang tersusun. Pembinaan bangunan pusat pengasinan kebangsaan di daerah Tutong bagi menempatkan pesakit yang telah pun disahkan positif dari jangkitan COVID-19 untuk dipantau rapi di pusat pengasinan. Seterusnya, pembinaan bangunan tambahan beramal rujukan Vikologi Kebangsaan di Kampung Sumbilin, Bandar Seri Begawan bagi menambahkan kapasiti dan mempercepatkan proses ujian makmal bagi COVID-19 di negara ini, dan penyediaan pusat-pusat pemantauan bagi warga asing dan juga rakyat bagi penduduk negara Malaysia. Dengan adanya ini akan memudahkan dan mempercepatkan proses untuk memantau dan juga memastikan pesakit yang terkena COVID-19 ini dalam keadaan yang baik. Cadangan yang terakhir, iaitu yang kelima, ialah dengan memelihara kesejahteraan orang awam dengan mengadakan sidang media setiap hari bagi memberikan situasi terkini jangkitan COVID-19. Seterusnya, pelancaran landasan rasmi di dalam aplikasi laman sosial seperti Telegram dan Twitter bagi kerajaan untuk memberikan maklumat rasmi daripada pihak kerajaan, dan juga menyediakan talian yang dapat dihubungi untuk mendapatkan maklumat lanjut dan perkembangan terkini jangkitan COVID-19. Dengan ini dapat memudahkan orang awam untuk mengetahui situasi COVID-19 di negara Malaysia. Untuk kesimpulan assignment ini ialah virus COVID-19 adalah musuh atau ancaman yang tidak dapat dilihat dan dihidu. Tugas membendung penyebaran wabak ini mempunyai cabaran tersendiri kerana ia berbeza dengan kejadian kecemasan yang berlaku di tengah masyarakat. Dengan ini, penyebaran wabak ini mempunyai cabaran yang paling besar
yang dihadapi di seluruh dunia. Oleh itu, perlu meneruskan momentum barisan harapan bagi memutuskan rantaian wabak ini, tetap positif dengan sentiasa mengikuti setiap SOP yang telah dipandu oleh KKM seperti memakai topeng hidung dan mulut, melakukan ujian saringan untuk mengesan jangkitan, kerap membasuh tangan dengan betul dan mengamalkan gaya hidup sihat juga berkesan dalam menangani wabak COVID-19 ini. Dengan ini, berakhirlah pembentangan saya untuk kali ini. Dengan ini, saya nasihatkan untuk semua agar menjaga diri masing-masing, stay safe dan jangan lupa untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan.